Matius 17. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya pergi menyendiri ke sebuah gunung yang tinggi. Sewaktu mereka memandang Yesus, rupa Yesus berubah. Mukanya menjadi terang seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Lalu ketiga-tiga orang pengikut itu nampak Elia dan Musa berkata-kata dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kami di sini. Jika Tuhan mahu, aku akan mendirikan 3 buah kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia. Sementara Petrus berkata-kata, awan yang bersinar-sinar meliputi mereka, dan terdengar suara dari awan berkata, Inilah anakku yang aku kasihi. Dia menyenangkan hatiku. Dengarkanlah dia. Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar suara itu, mereka sangat ketakutan dan menyerap di tanah. Tetapi Yesus datang dan menyentuh mereka. Bangunlah, Katanya. janganlah takut. Apabila mereka memandang di sekeliling, mereka tidak nampak sesiapa pun kecuali Yesus. Semasa mereka turun dari gunung itu, Yesus memerintah mereka. Jangan beritahu sesiapa pun apa yang telah kamu lihat, selagi anak manusia belum dibangkitkan daripada kematian. Pengikut-pengikutnya bertanya kepada Yesus, Mengapakah guru Taurat berkata bahawa Elia mesti datang terlebih dahulu? Yesus menjawab, Elia memang datang terlebih dahulu untuk menyediakan segala-galanya. Tetapi aku berkata kepada kamu, Elia sudah datang, namun orang tidak mengenal dia. Mereka memperlakukan dia dengan sesuka hati mereka. Dengan cara yang sama mereka akan memperlakukan anak manusia. Barulah pengikut Yesus mengerti bahawa Yesus berkata-kata tentang Yohanes Pembaptis. Apabila Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang dan berlutut di hadapan Yesus. Dia berkata, Tuan, kasihanilah anak lelaki saya. Dia menderita penyakit gila babi. Serangan sawannya begitu teruk sehingga kerap kali dia jatuh ke dalam air atau api. Saya membawa dia kepada pengikut-pengikut Tuan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Yesus menjawab, Hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lamakah aku harus tinggal bersama-sama kamu? Berapa lamakah aku harus bersabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Yesus menengking roh jahat itu, dan roh jahat itu pun keluar daripada anak itu. Pada saat itu juga, anak itu sembuh. Kemudian, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus, dan apabila tidak ada orang lain di situ, mereka bertanya, Mengapakah kami tidak dapat mengusir roh jahat itu? Yesus menjawab, Kamu tidak dapat melakukannya kerana kamu kurang percaya kepada Allah. Ketahuilah, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada bukit ini, beralihlah ke sana, dan bukit ini akan beralih. Kamu dapat melakukan apa sahaja. Tetapi roh jahat semacam ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. apabila semua pengikut Yesus berkumpul di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Tidak lama lagi, anak manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan semula. Oleh itu, pengikut-pengikutnya berduka cita. Apabila Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di Kapernaum, para pemungut cukai rumah Tuhan datang kepada Petrus dan bertanya, Adakah guru kamu membayar cukai rumah Tuhan? Petrus menjawab, Tentu sahaja. apabila Petrus masuk ke dalam rumah dan sebelum dia berkata apa-apa, Yesus berkata kepadanya, Simon, apa pendapatmu? Siapakah yang membayar cukai kepada raja-raja dunia ini? Rakyat atau orang asing?
orang asing? Jawab Petrus. Jika demikian, Kata Yesus, rakyat tidak perlu membayar. Tetapi janganlah kita singgung perasaan sesiapa pun. Pergilah ke tasik dan pancinglah ikan. Di dalam mulut ikan pertama yang engkau tangkap, engkau akan mendapati sekeping duit shilling yang cukup untuk membayar cukai rumah tuan bagi kita berdua. Ambillah duit itu dan bayarlah cukai kita.